Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, saya Cikgu Hamisa ataupun awak boleh panggil Cikgu Mish. Okey, hari ini Cikgu nak kongsikan awak aktiviti unit 6 iaitu Pungguk Rindukan Bulan. Okey, unit ni adalah dalam bidang menggambar. Jadi aktiviti yang kita akan lakukan ialah gurisan dan kolaj. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan buat hari ini. Okey, minggu pertama ni, kita akan buat aktiviti gurisan dulu. Kenapa? Nanti cikgu akan beritahu kenapa. Okey, sebenarnya aktiviti ni adalah boleh disiapkan dalam tempoh 2 minggu. Okey, jom. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu nak awak ambil buku teks. Kita buka muka surat 50. Kat situ dekat muka surat 50 awak boleh tengok apa dia maksud gurisan dan ada beberapa contoh. Kemudian muka surat 52 ada penentuan bahan dia, eksplorasi bahan. Kemudian muka surat 54 tu penting sebab awak kena tahu bahagian yang awak nak buat gurisan dan mana yang awak nak buat collage. Dan seterusnya muka surat 55 hinggalah muka surat 57 merupakan proses kerja dan apresiasi karya. Okey, jom tengok buku teks awak. Sambil-sambil tu tengoklah slide cikgu ni. Okey, sekarang awak dah tahu apa yang kita kena buat. Jadi awak kena sediakan pula media dia ataupun alat bahan. Okey, apa dia? Oil pastel ya, bukan crayon. Kemudian kertas lukisan. Kalau tak ada kertas lukisan boleh guna pinggan kertas yang besar atau surat khabar pun boleh. Sebab nanti kalau kita guna surat khabar, kita dah buat lapisan untuk yang ada 3 lapisan gurisan tu kan, dia takkan nampak surat khabar tu. Cuma tangan akan hitam lah. Ataupun apa sahaja permukaan yang rata. Kemudian masking tape, tu kenapa? Sebab awak akan maskingkan keliling permukaan karya awak supaya lebih kemas. Kemudian kain untuk lap tangan, bahan untuk collage, gam kertas dan gunting. Kalau awak guna sisa asahan pensel tu, awak kena guna gam yang kuat. Tapi kalau tak guna, tak apa, awak hanya perlukan gam kertas lah untuk gamkan bahan-bahan collage. Ini contoh karya-karya gurisan dan collage. Okey, dua-dua yang bahagian kiri dan dan tengah ni menggunakan pinggan kertas, manakala yang sebelah kanan sekali cikgu gunakan kertas lukisan. Okey, sebelum kita buat karya gurisan dan collage, awak kena tahu dulu teknik gurisan ni. Kita kena guna oil pastel kan. Okey, oil pastel tu pula apa dia? Dia tak sama dengan crayon ya. Oil pastel ni dia punya sifat dia lebih pekat dan ikat dan warnanya lebih cantik. Warna dia pekat. Manakala crayon warnanya kurang menarik dan warnanya sangat-sangat cair. Itulah sebabnya dia punya base dia ataupun asas pembuatannya. Kalau oil pastel ni dah nama pun oil kan, ia asasnya minyak. Jadi dia nampak dia lagi cantik dan likat lah. Manakala kalau crayon ni asalnya adalah daripada lilin. Jadi kalau awak tengok lilin awak sendirilah, kalau kita bakar lilin kan, lilin dia cair kan. Jadi itu yang warna dia tak berapa menarik. Jadi sekarang ni untuk gurisan ni, cikgu syorkan awak guna oil pastel. Okey, oil pastel ni dia sebenarnya kalau tak ada oil pastel, kita sebenarnya boleh guna tempera. Tapi yang tu nanti cikgu share lah macam mana nak buat oil pastel menggunakan tempera dan juga dish soap. Okay, tapi sekarang ni kita tahu dulu apa tu oil pastel dan apa beza dia dengan crayon. Okey, ini contoh teknik gurisan. Okey, gambar yang ikan laga ni yang cikgu buat. Kemudian yang gambar 4 yang sebelah tengah dengan belah kiri tu, tu cikgu ambil contoh daripada internet. Okay, yang penting awak kena tahulah dia ada 3 lapis kalau nak buat gurisan ni. Okey, tadi kita belajar tentang gurisan, sekarang kita buat belajar tentang
Apa itu teknik collage? Okey, teknik collage ni ialah satu teknik gunting atau potong atau koyak bahan, kemudian awak tampal secara bertindih. Okey, dia tak sama dengan mozaik. Mozaik dia sama juga, dia boleh koyak dan dia boleh guna penembuk lubang pun. Dia boleh gunakan macam bijirin kan. Contoh macam kacang hijau ke kan. Kemudian awak tampal-tampal. Tapi beza dia mozaik dengan collage ni, collage dia tak ada penjarakan sosial, tapi mozaik ada. Mozaik ni kita nampak macam tile lah, tile kat rumah tu kan, dia ada jarak-jarak dia ada macam alur dia, longkang dia tu kan. Dia ada kita nampak lah penjarakan sosial tu lah, senang je nak tahu beza dia tu. Collage dia tak payah, dia bertindih. Tengok contoh yang cikgu buat tu. Okey, kalau kita tampal star tu kan, kita tampal dia bertindih-tindih. Kemudian yang bentuk bulat, penumbuk lubang tu kita tampal-tampal tu. Tapi mesti tampal, mesti dia tindih-tindih. Jangan ada ruang kosong pun. Itu baru collage. Tapi kalau awak tampal jarak-jarak, itu mozaik. Okey, nak ingat apa collage-collage tu? Ingat koyak. Mesti koyak. Atau tak koyak pun awak boleh potong je. Itu je. Okay, ni contoh karya teknik collage. Okey, yang gambar kasut ni, ni cikgu ada buat bersama dengan kawan-kawan cikgu masa penyebaran darjah 3 ke darjah 4, cikgu tak ingat lah. Tapi ni adalah contoh teknik collage. Ni guna bahan yang ada di sekeliling je. Okey, kasut stiletto tu dengan kasut sukan tu kan, ataupun sneakers. Kemudian yang bangau tu ataupun flamingo tu adalah hasil karya anak murid cikgu. Kemudian selain daripada tu, okey, yang ni yang anak murid cikgu buat ni teknik koyak-koyak je. Cantik kan? Okey. Kemudian yang bawah ni, pokok ni, dua-dua ni adalah teknik collage juga. Awak boleh nampak dia menggunakan ni dipanggil collage rupa. Ditampal-tampalkan. Dia guna potong, dah siap-siap macam pakai penembuk lubang kan. Tapi yang ni dia dah siap bentuk-bentuk dia. Tapi still kena tampal bertindih. Dia punya daripada background dia tu biru, hijau kan. Kita tampal secara tindih-tindih. Ni pun kita panggil collage. Okay, jadi sekarang kita nak buat apa dulu? Okey, yang pertama ni awak kena fikirkan idea apa nak buat. Tadi cikgu kata tema kita ialah alam dan manusia. Kalau awak nak tiru macam cikgu buat pun boleh. Nak tiru dalam buku teks pun boleh. Okey, sebab teknik peniruan ataupun mimesis merupakan antara salah satu cabang untuk kita membuat lukisan. Okey, jadi kalau awak tak reti nak lukis, awak boleh tekap. Kalau tak boleh tekap, tak pandai nak tekap pun, awak boleh search dekat Mr. Google. Awak cari picture for colouring. Nanti kat situ dia akan keluar lah macam-macam gambar yang berkaitan dengan tema. Tema kita alam dan manusia kan. Apa yang berkaitan dengan alam. Awak boleh cari gambar binatang ataupun yang berkaitan dengan manusia. Contohnya lah kenderaan, apa lagi benda-benda dekat dalam rumah ke. Tu je boleh. Tapi yang penting awak kena buat gambar tu besar lah. Jangan ambil kecil-kecil pula. Nanti susah pula awak nak tampal-tampal lah. Okey? Nanti kita nak buat karya ni besar saiz kertas lukisan, bukan separuh kertas lukisan Okey, ni idea cikgu. Cikgu pilih burung hantu ataupun bahasa lamanya pungguk. Sekarang dah ada idea. Okey, gambar tu kita ketepikan dulu. Yang tu kita akan trace kemudian dekat atas gurisan. Jadi macam mana kita nak gabungkan dua teknik ni jadi satu? Okey, kalau nak mudah, cikgu sarankan awak buat gurisan dahulu. Sebab apa? Selalunya kalau kita gurisan ni, kita boleh jadikan sebagai latar belakang. Okey, awak ambil kertas lukisan awak. Kemudian awak letak masking tape keliling ni dulu. Sebab apa? Nanti awak guna oil pastel ni, nanti dia akan comot. Jadi pastikan awak dah lekatkan masking tape sebagai bingkai di sekeliling kertas lukisan awak. Okey, kalau awak nak guna pinggan kertas tu pun awak kena letak masking tape. Okey, kemudian barulah awak warnakan dia punya lapisan pertama tu dengan pelbagai warna. Awak nak hala mana?
Sukati awak nak ke depan, ke belakang, ke hulu, ke kiri, kanan ke, hala ke atas, ke bawah ke kiri, ke kanan, terpulang. Sebab nanti dia akan menghasilkan satu warna yang menarik. Okey? Lepas dah warnakan lapisan pertama, okey, awak akan gunakan oil pastel yang warna hitam ataupun yang berwarna gelap di atas dia. Yang ni lah dia akan kita akan gunakan lapisan ketiga tu untuk teknik gurisan. Okey, sekarang gurisan lapisan yang pertama kedua tadi dah siap kan? Dah hitam semua kan? Okey, pastikan permukaan awak tu tak ada putih-putih langsung. Okey? Dan kalau ada, kena colourkan balik warna hitam. Ataupun kalau tak ada warna hitam, awak boleh juga guna warna yang gelap. Contohnya biru gelap, hijau gelap kan? Ataupun dipanggil hijau tua, biru tua tu pun awak boleh guna. Okey? Jadi lepas kita dah siapkan tu, okey, awak ingat tak yang idea tadi yang cikgu suruh buat tadi kan? Okey, yang kata awak kena lukis. Kalau tak lukis tu awak print kan daripada internet. Okey, kemudian awak trace balik dekat atas kertas lukisan awak. Awak tak payah guna tak payah macam mana cikgu nak cakap. Awak just ambil lidi ke ataupun pensel yang tumpul ataupun pen lah, pen yang dah tak ada ink tu, awak trace balik dekat atas permukaan gurisan tadi. Okey? Contoh macam cikgu buat tu lah. Awak tak perlu buat secara detail. Awak kalau boleh, macam cikgu ni, cikgu terlebih rajin ni, cikgu buat dia punya gurisan dia tu kan, pelbagai jenis garisan. Awak boleh saja kalau nak buat dia punya outline saja. Tak kisah. Okey, yang penting awak dah tahu macam ada rupa karya yang awak akan hasilkan nanti. Sebelum awak tanya ni, mesti awak akan tanya, cikgu, gurisan ni nak kena buat penuh ke? Satu kertas lukisan ke? Tak semestinya. Awak kalau awak nak buat outline saja macam tadilah cikgu cakap pun boleh, ataupun awak nak buat secara detail pun tak ada masalah. Sebab tapi kalau boleh tinggalkan ruang untuk buat collage. Kalau awak dah buat semua gurisan, nanti macam rugilah, sebab nanti nak buat collage sayang pula kan, dah cantik pula kan. Jadi kena bahagikan. Okey, macam dekat dalam buku teks kan dia ada penentuan bahagian tu kan. Ruang mana nak buat collage, ruang mana nak buat gurisan. Okey, awak tengok yang burung enggang tu kan, ataupun burung kenyalang tu yang cikgu buat ni. Dekat ni cikgu buat outline saja. Okey, manakala yang burung hantu ni ataupun burung pungguk ni cikgu buat secara detail. Ataupun awak boleh kalau macam mula-mula gambar ketiga ni, awak boleh tengok cikgu buat outline saja. Tak ada masalah. Boleh je. Okey, untuk projek minggu ini, cikgu nak awak buat gambar menggunakan teknik gurisan je dulu. Okey. Okey, contohnya cikgu saya nak buat collage sekali, boleh tak? Boleh, tapi selepas awak dah tunjukkan projek gurisan awak dulu kat cikgu dekat dalam Telegram. Bila dah settle ni semua, barulah awak boleh proceed dengan collage. Okey, faham tak? Okey, sebab ni projek 2 minggu. So minggu ni buat saya tahu awak excited kan nak settlekan macam dalam buku teks kan. Jadi sekarang ni awak buat teknik gurisan dulu. Awak murnikan dulu teknik garisan dalam gurisan awak tu. Okey, lepas tu sharekan karya gurisan awak ni dulu dalam Telegram kita. Dan bila cikgu kata dah okey, boleh proceed, baru buat collage. Okey, sebab yang untuk aktiviti collage ni kita akan sambung next week. Boleh tak? Faham tak? Okey. Okey, ni untuk yang dah siap projek gurisan. Okey, kita bertemu lagi untuk minggu yang kedua. Okey, minggu lepas dah siap gurisan, jadi minggu ni kita sambung aktiviti collage pula. Okey, yang dah siap buat projek gurisan, kita sambung buat collage. Okey, apa yang awak nak collage kan? Awak nak collage kan mata dia, dia punya paruh dia, badan dia kan? Okey, awak boleh tampalkan dengan pelbagai bahan. Okey, macam contohnya mata ni. Okey, mata burung ni cikgu gunakan majalah terpakai
yang ada warna hitam. Sebenarnya dia bukan hitam pun, dia warna coklat gelap. Kemudian cikgu ambil kertas A4 warna putih tu, cikgu tampalkan dekat atas dia jadi anak mata tu kan. Kemudian yang paruh dia tu sebenarnya cikgu gunakan Maggi pula, mami. Okey, plastik mami tu. Cikgu potong, cikgu tampal. Kemudian badannya cikgu gunakan sisa asahan pensel. Okey, kalau awak tengok dekat bahagian atas burung pungkuk tu, cikgu menggunakan kertas warna yang dah siap potong-potong tu. Okey, selalu orang gunakan untuk quilting tu. Okey, kemudian cikgu keliling pokok tu cikgu gunakan tali guni. Okey. Kemudian yang atas sekali dekat bahagian yang bulan tu pula, kalau awak tengok pemandangan ataupun langit dekat bulan tu, okey, bulan sabit tu pun cikgu guna plastik mami lah. Kemudian dia punya langit biru tu kan, biru langit malam sebenarnya, cikgu gunakan pembalut bukan pembalut, angpau tu, sampul duit raya tu, cikgu koyak-koyak, cikgu tampal. Okey, dapat tak idea apa benda yang cikgu guna bahan dia tu? Awak boleh tiru bahan apa yang cikgu nak buat, ataupun awak boleh guna benda lain pun tak ada masalah. Okey? Asalkan benda tu mudah cari. Jangan pula awak kena beli tu. Tak payah beli pun. Awak cari je dekat dalam rumah tu. Kertas ke, kain perca pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Okey, ni cikgu saja nak tunjuk. Okey? Nanti kata cikgu tak buat tak tunjuk contoh kan. Okey, yang ni yang cikgu buat yang untuk buku teks tu. Okey, yang kedua tu ialah yang sekarang ni cikgu buat ni lah. Okey, yang ni cikgu belum kemaskan lagi sebab cikgu nak tunjuk ke awak. Okey, ini karya yang belum dimurnikan lagi, yang belum dikemaskan. Okey, tadi awak dah tengok contoh cikgu kan? Okey, cikgu tak kacau. Awak lepas ni dah tengok cikgu punya slide ni, awak boleh settlekan awak punya kerja. Okey, yang cikgu buat ni cikgu gunakan pinggan lah yang cikgu beli dekat Daiso. Jadi awak tak payahlah guna pinggan. Awak pun boleh guna benda lain macam cikgu cakap tadi kan. Boleh guna surat khabar, kertas lukisan, kertas warna, kertas mahjong, manila card. Apa sajalah. Yang penting awak jangan buat kecil-kecil. Besar kertas separuh kertas lukisan pula. Buat besar kertas lukisan. Kalau macam awak kata, cikgu saya nak buat pinggan kertas yang kecil tu. Allah, janganlah yang guna yang pinggan kertas yang kecil tu. Gunalah pinggan kertas yang besar. Okey, jangan guna pinggan plastik. Plastik dia tak lekat color cikgu lupa pula nak cakap. Okey, jadi bila yang buat collage tu tadi, okey, awak tengok cikgu dah kemaskan kan? Nampak? Cikgu gunakan tali guni, cikgu penuhkan dekat keliling dia. Jadikan frame. Macam dalam buku teks tu, ditampal dengan kain felt yang cikgu tindih-tindihkan. Ini sebenarnya kita bawah dia tu pun guna tali postman ataupun tali guni warna putih. Yang ni, yang tengah-tengah ni menggunakan tali guni warna coklat. Okey. Sebab kalau awak tak buat bingkai dia nampak kosong. Nampak tak yang macam kiri tu kan? Dia kosong. Jadi macam tak siap. Jadi macam mana nak buat siap? Awak kena kemaskan lah. Buatlah. Awak nak tampal lagi dengan bunga ke apa-apa saja pun boleh. Tak kisah. Yang penting biar nampak kemas. Okey? Okey, karya awak sekarang dah siap. Bagus kalau siapa yang dah siapkan tu. Okey, 2 minggu dapat settle satu karya. Kalau dah siap, awak nak buat lagi boleh, tak ada masalah. Tapi nanti jangan lupa share dekat Telegram PSV kita ya. Okey, terima kasih sebab sudi baca ataupun sudi tengok video cikgu ni. Okey, terima kasih semua. Cikgu sayang kamu. Oh ya, jangan lupa jangan isi kehadiran dalam Google Form yang cikgu dah bagi dalam kelas. Okay, so have fun with your arts, okay? Jangan takut nak cuba, practice selalu. Nanti terror lah tu. Practice make perfect. Okay, bye. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.